Bismillahirrahmanirrahim. Kitabud Diyat. Ini kitab diat. Ini diat itu ganti rugi ataupun pampasan kerana jenayah yang dilakukan. Dan bab firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Sesiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Bahkan dalam ayat itu seterusnya disebutkan khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, dalam Jahannam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Shurahbil, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala rajulun, ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi akbaru indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Qala, baginda menjawab, antad'u lillahi nidda, yaitu engkau menyembah, engkau mengadakan sekutu bagi Allah. Jadi engkau menyembah yang lain selain daripada Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yang mencipta engkau. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa pula? Nabi SAW menjawab, itu engkau membunuh anakmu kerana takut dia akan makan bersamamu. Qala, orang itu bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian apa pula? Nabi SAW menjawab, kemudian engkau berzina dengan isteri jiranmu. Fa anzalallahu tasdiqaha, maka Allah menurunkan ayat sebagai membenarkannya, yakni apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, mereka tidak membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, sesiapa yang melakukan yang tersebut itu, yalqa athama, dia akan mendapat hukumannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lan yazal al-mu'min fi fushatin min dinihi, seseorang mukmin itu berada dalam keluasan agamanya selagi dia tidak terlibat dalam kes darah yang diharamkan, yakni kalau selagi dia tidak membunuh orang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar lagi, beliau berkata, di antara perkara yang di antara wartat itu, asal maknanya apa dia? Tempat pusai itu, pusai yang derah tu, masuk ke dalam tu tak keluar tu. Di antara dilema yang besar yang tidak dapat seseorang itu keluar daripadanya setelah dia menjatuhkan dirinya ke dalamnya, ialah menumpahkan darah yang diharamkan bighairi hillihi, tanpa mengikut jalan yang dihalalkan, dengan tidak mengikut jalan yang dihalalkan. Itulah perkara yang membinasakan seseorang. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud di sini.
Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kes yang mula-mula dibicarakan di antara manusia nanti ialah fid dima, kes darah, kes bunuh orang lah, kes darah. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Adi, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Atha bin Yazid, bahawa Miqdad bin Amr Al-Kindi, halif sekutu Bani Zuhrah, menceritakan kepadanya, dan dia ni adalah salah seorang yang telah ikut serta di dalam peperangan Badar bersama Nabi SAW. Qala, dia berkata, wahai Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, ini andaian yang dibuatnya, cerita yang dibuatnya, saya bertemu dengan seorang kafir, lalu kami berperang lah, kami berperang, dan dia menetak tangan saya dengan pedang sampai putus tangan saya. Thumma ladha bi syajaratin, kemudian dia lari berselindung di sebalik satu pokok. Dia pun berkata, aslamtu lillah, aku Islam, aku Islam dah, aku telah menyerah diri kepada Allah. Aqtuluhu, itu Miqdad tanya, bolehkah saya membunuhnya? Setelah dia berkata begitu, Rasulullah SAW menjawab, la taqtuluhu, engkau tidak boleh membunuhnya. Itu kalau kita kata la taqtuluhu. Kalau kita kata la taqtulhu, jangan bunuh dia, jangan. Dia berkata, wahai Rasulullah, dia telah memotong tangan saya, dia telah menjatuhkan tangan saya, salah satu daripada dua tangan saya itu dia telah tetak dah, putus dah. Kemudian dia berkata begitu setelah memotongnya, aqtuluhu, bolehkah saya membunuhnya? Nabi SAW kata, kamu tidak boleh membunuhnya. Kalau engkau membunuhnya, dia akan berada di tempatmu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada di tempatnya sebelum dia mengucapkan perkataan itu, perkataan yang diucapkannya itu. Habib bin Abi Amrah menceritakan daripada Sa'id dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepada Miqdad, kalau seseorang mukmin menyembunyikan imannya bersama satu golongan orang kafir, fa'azhara imanahu, lalu kemudian dia menyatakan imannya, faqatalahu ataupun faqataltahu, itu dalam nuskha yang lain, lalu engkau membunuhnya, fakadzalika, begitu juga, yang disebut tadi juga, kunta anta tukhfi imanaka bi Makkah qablu, engkau pun dulu menyembunyikan imanmu semasa di Mekah. Bab qaulillah, ini bab firman Allah, wa man ahyaha. Ibnu Abbas berkata dalam mentafsirkan man ahyaha, man harrama qatlaha, yakni sesiapa mengharamkan membunuh orang kecuali dengan kebenaran. Hayyan nasu minhu jami'an, semua orang hidup kerana dia tu, kerana dia berfahaman begitu, bersikap begitu. Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW, sabda baginda, tidak boleh dibunuh seseorang manusia, tidak dibunuh seseorang manusia melainkan anak Adam yang mula-mula dulu mendapat sebahagian daripada dosa, dosa orang yang membunuh tadi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, baginda bersabda, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kamu kembali menjadi kafir sesudahku, yang sepeninggalanku, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Jangan macam itu. Seterusnya riwayat daripada Jarir, beliau berkata, Nabi SAW dalam haji wada' berkata, minta orang semua diam, engkau minta orang biar diam,
Lepas tu Nabi SAW pun bersabda, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Seperti tadilah. Abu Bakar dan Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW sabda baginda, al-kabair, dosa-dosa besar itu ialah yang pertama al-isyraku billah, melakukan syirik, yakni mensyirikkan Allah. Yang kedua al-yaminul ghamus, iaitu sumpah dusta, sumpah palsu. Yang ketiga uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Auqal, ataupun baginda bersabda, yang di tempat yang ketiga tu, di tempat uququl walidain itu, baginda berkata, ha ni qatlun nafs, membunuh orang. Membunuh an-nafs lebih luas lagi, bukan dengan makna membunuh orang, membunuh manusia lah yang bernyawa. Membunuh orang yang bernyawa, termasuk diri sendiri, termasuk juga. Itu sebab qatlun nafs itu lebih luas. Bunuh diri sendiri pun termasuk juga qatlun nafs. Ataupun kalau kita umumkan dalam terjemahan Melayu, membunuh orang itu maksud kita sendiri pun orang juga. Boleh juga membunuh orang. Tak kira lah kita sendiri pun masuk dah juga situ. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abi Bakar, beliau mendengar Anas dari Nabi SAW bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar. Lepas tu dengan sanad satu lagi riwayat daripada sama juga, Nabi SAW bersabda, akbarul kabair, yang terbesar, dosa yang terbesar daripada dosa-dosa besar ialah al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Wa qatlun nafs, membunuh orang. Wa uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Dan qauluz zur, ataupun baginda bersabda syahadatuz zur, yakni bersaksi secara dusta, ataupun qauluz zur, bercakap dusta. Dusta di sini dalam kes mahkamah apa itulah. Seterusnya riwayat daripada Abu Zabian, beliau berkata, saya telah mendengar Usamah bin Zaid bin Harithah menceritakan, katanya Rasulullah SAW telah menghantar kami ke Huraqah, yang satu kabilah daripada Juhainah. Fasabbahna al-qaum, kami serang mereka pada waktu pagi dan mengalahkan mereka. Qala, Usamah berkata, walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum, aku dengan seorang ansar telah mengejar seorang lelaki dari kalangan mereka. Ini puak musuh tu. Aku kejar seorang lelaki daripada mereka. Qala, perawi berkata, yakni Usamah, falamma ghashinahu, apabila kami sudah menguasainya, dia berkata, la ilaha illallah. Qala, perawi berkata, yakni Usamah berkata, fakaffa anhu al-ansari, si Ansari itu tidak buat apa-apalah, berhentilah. Dia kata begitu. Wa ta'antuhu bi rumhi, dan aku pula menikamnya dengan lembing aku sampai mati, sampai aku membunuhnya. Ini sampai matilah. Qala falamma qadimna, Usamah kata, bila kami pulang ke Madinah, cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Baginda pun berkata kepadaku, hai Usamah, engkau bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Qala, Usamah kata, saya pun jawablah, saya pun katalah, wahai Rasulullah, sebenarnya dia kata begitu untuk menyelamatkan diri dia, ya, untuk menyelamatkan dirinya saja. Nabi SAW kata lagi, engkau membunuhnya setelah dia mengucap la ilaha illallah. Qala, Usamah berkata, fama zala yukarriruha alayya, terus Nabi mengulangi pertanyaan itu, mengulangi beberapa kali kepada saya, hatta tamannaitu, sehingga aku merasa alangkah baiknya, anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, kalau aku belum Islam lagi pada hari itu. Sehingga aku merasa alangkah baiknya kalau aku tak Islam lagi pada hari itu.
Islam kemudian Islam. Seterusnya riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau berkata, saya salah seorang daripada naqib nuqaba yang telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbai'ah kepada baginda untuk kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Untuk seterusnya lah, kami tidak berzina. Berjanji, berbai'ah bahawa kami tidak akan buat begini-gini, berzina, mencuri, membunuh orang yang Allah haramkan membunuhnya, dan meragut harta orang, dan kami tidak derhaka wala na'siyah. Itu juga yang kami bai'ah. Kami bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, bil jannah, yakni dengan perjanjian kami akan mendapat syurga. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu kalau jaga ni kamu dapat syurga. In fa'alna dhalika, kalau kami jaga. Fa in ghashina min dhalika syai'an, kalau kami terlibat dalam mana-mana satu daripada yang tersebut tadi, kana qada'u dhalika ila Allah, keputusannya terserah kepada Allah. Keputusannya terserah kepada Allah. Itu dalam satu nuskhahnya begitu. Dalam nuskhah yang lain, wala na'siyah fal jannah in fa'alna dhalika. Fal jannah, bukan bil jannah, tetapi fal jannah. Dalam nuskhah yang lain pula, la na'siyah fil ma'ruf, begitu. Tak apalah, tu ada beza-beza tu dalam hasyiah ni dia ada sebut. Ada bulan bukan la na'siyah, tetapi la naqdiyah. Dad, bukan sa. Ada juga riwayat la naqdiyah bil jannah. Yang kalau kita pakai hak tu, makna kami berjanji berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kami tidak akan memutuskan sesiapa dapat syurga, sesiapa tidak dapat. Makna gitu. Serah kepada Allah masalah syurga. Itu kalau kita baca la naqdiya bil jannah, la naqdiya bil jannah. Ada juga lagu tu. Dalam riwayat Qabisi misalnya ada begitu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesiapa yang membawa pedang, yang membawa senjata kepada kita, yakni sesiapa yang menghunus senjata terhadap kita, falaisa minna, dia bukan dari kalangan kita. Rawahu Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Musa juga ada meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya riwayat daripada Ahnaf bin Qais. Beliau berkata, hal ini Ayyub, Yunus dan Hasan Basri mengambil daripada dia, Ahnaf bin Qais. Beliau berkata, aku pergi untuk menolong orang ini. Dia ni maksudnya Sayyidina Ali. Tiba-tiba Abu Bakar bertemu dengan aku. Dia pun bertanya, ke mana engkau nak pergi? Saya jawab, saya nak pergi tolong dia ni dalam peperangan dia. Abu Bakar kata, baliklah, kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang masing-masing, fal qatil wal maqtul fin nar, yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka tempatnya. Qultu, saya pun kata, wahai Rasulullah, ini yang membunuh tak apalah, tak mengapalah dengan yang membunuh tu. Fama balul maqtul, apa ceritanya orang yang kena bunuh tu pula masuk neraka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebab dia terlalu ingin membunuh sahabat dia tu, yang seorang lagi tu. Dia tidak terbunuh, kadang dia bunuh kawan tu lah. Kalau tidak, mungkin dia terbunuh.
dia pun nak bunuh juga. Gitulah. Bab qawlihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Sekat tu. Sebelum pada ni Imam Bukhari buat mari tajuk, beberapa tajuk yang melibatkan pembunuhan orang. Matilah orang hukuman. Misalnya zina, bagi muhsan, rejam sampai mati. Mati. Apakah semua pembunuhan itu boleh dilakukan begitu? Semua terlibat, ramai pula tu terlibat. Tak ada apa-apa. Adakah semudah itu nyawa manusia dalam semua keadaan? Dia nak ayat sini tidak gitu. Nyawa manusia cukup bernilai, cukup mahal harga dia. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kata sesiapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, tak ada sebab, sengaja, tak ada sebab yang mengharuskan, balasannya ialah neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya. Nak ayatnya bukan senang masalah bunuh-bunuh orang ni. Tetapi hak dulu itu bil haq tu. Wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haq. Illa bil haq. Hak tu yang dikecualikan dalam ayat yang dibaca tadi, kecuali dengan kebenaran. Kebenaran daripada Allah lah. Ya boleh. Kalau tidak tak boleh bunuh orang. Tidak mudah. Hak mana boleh tu dengan kebenaran baru boleh. Bahkan orang yang membunuh orang dengan sengaja tu dia kena bunuh balik lah. Kita panggil hukum qisas. Dengan sebab itu pensyarah Bukhari ni dia kata kalau nak kira sesuainya Imam Bukhari buat tajuk qisas, bukan diat. Sebab diat tu hak kemudian lagi. Ada bentuk-bentuk pembunuhan yang dikenakan diat. Bukan semua. Setengah-setengah pembunuhan tu kena bunuh balik. Kena bunuh balik. Lagu mana Imam Bukhari buat bab diat ni? Dia nak isyarat selalu. Sebenarnya dia masuk dah dalam ni bab qisas. Tapi dia nak ceritanya memanglah kalau bunuh orang dengan sengaja memang kena bunuh balik. Itu hukum asalnya. Tetapi faman ufiya lahu min akhihi syai'un, tu ada pula ayat tu. Kalau keluarga si mati ni, pewaris ni, orang panggil auliyaul maqtul, dia memaafkan, maka tidak kena bunuh balik. Tetapi dia kena bagi juga ke mana-mana pun. Artinya hukum diat ni lebih menyeluruh lagi. Bunuh dengan sengaja kah, separuh sengaja kah, ataupun tersalah kah, kena diat. Diat ni, hukum diat ni ada berlaku dalam kes pembunuhan mana-mana pun. Walaupun hak kes bunuh secara sengaja tu kan nak kira hukum asalnya bunuh balik. Tetapi ada juga dalam keadaan tertentu ketika keluarga si mati ni memaafkan, dia tidak kena bunuh balik. Tetapi diat kena juga. Sebab itu Imam Bukhari mengutamakan kitabud diat ini. Sebab kitabud diat lebih merangkumi lagi dalam kes bunuh ni. Dalam kes bunuh ni. Dan dia Imam Bukhari nak cerita di sini beza dianya daripada hukum hudud dulu. Kalau hukum ni qisas ni, bunuh ni, kalaulah keluarga si mati itu memaafkan, boleh tidak kena bunuh. Tetapi kalau kes hak sebelum ni zina, sabit dia sama ada dengan dia mengaku ke ataupun dengan saksi, dia kena bunuh. Siapa mati tak boleh siapa-siapa nak maaf. Tak ada siapa dia boleh maaf. Hak perempuan tu kata maaf kau, ataupun ayah perempuan tu kata maaf lah, tak apalah, tak usah bi mati, tak boleh. Itu beza di antara hukum hudud dengan hukum qisas. Itu tujuan Imam Bukhari buat mari ni. Tidak senanglah nyawa manusia ni, tak boleh. Usaha nak bunuh orang, nak bunuh diri sendiri pun tak boleh, berat. Hukumannya iaitu di antara yang disebutkan di dalam hadis, hak kekal dalam nerakanya orang bunuh diri sendiri. Hak bunuh diri sendiri beratlah. Orang lain nak bunuh pun tak boleh juga.
Tetapi boleh bunuh juga kalau sekiranya berzina. Maknanya memang harus, boleh dah lah tu. Boleh dah. Sebab Islam ni bukan tidak menilai nyawa manusia, tidak. Tengok dalam hukum dia. Kalau orang bunuh dengan secara sengaja, bunuh dengan separuh sengaja, macam mana hukumnya dia? Kita boleh tengok dalam kitabud diyat inilah. Bukan senang. Tak boleh main-main. Tetapi kalau dibenarkan juga, itu memang sepatutnya lah. Memang Allah SWT nak gitu dah. Apa yang disebutkan dalam Quran tadi, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, balasannya ialah jahannam kekal di dalamnya. Apa kekal? Hak ni lah puak-puak Khawarij dan sebahagian daripada Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar ni dia kafir. Mana dalil dia? Dalam ayat Quran ni lah dia kata. Sebab hak kekal dalam neraka ni kafir. Ni dalam ayat ni sebut khalidan fiha, kekal dalam neraka. Menunjukkan dia jadi kafir dah lah. Dia pegang dengan ni. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah dia takwil hadis ini. Sebab apa? Tak saya bercanggah dengan hak lain. Hadis lain banyak lagi. Tak saya bercanggah dengan hak lain. Dia takwil hadis ini iaitu kepada hak jadi kekal dalam neraka ni. Betul lah kalau kafir, kalau dia menganggap halal bunuh orang tanpa sebab, tanpa ada keharusan lah. Hak tu tak ada tu, illa bil haq tu tak ada. Bunuh, dia anggap halal bunuh orang Islam. Memang kalau dia anggap haram tapi dia buat juga, supaya dia buat benda haram hak lain, tidak nanti bunuh, buat benda haram ni, benda haram ni anggap halal, benda haram walaupun kecil pun jadi kafir. Tidak nanti hak besar okey bunuh orang ni. Mengikut ahli sunnahnya begitu. Satu, takwilan dianya, kalau sekiranya dia menganggap halal bunuh orang, itu yang pertama. Kalau dia ni tidak menganggap halal, dia jadi fasik, jadi neraka, melakukan dosa besar. Memanglah ini ahli sunnah ni, dalam hasyiah ni pun dia ada sebut ni. Memanglah hak dalam Quran disebut balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu balasan yang sepatutnya, yang selayaknya dengan dia, yang Allah SWT letak dah untuk dia. Memang kesalahan ni gini, tapi mesti kah? Hak tu terpulang kepada Allah SWT. Kalau Allah SWT tak sih kekalkan. Memanglah hukuman asalnya lagu tu, kemuncak hukuman lagu tu, tapi tidak semesti dilaksanakan. Sebab apa kita kata gitu? Berdasarkan banyak lagi yang lain. Apa ni? Dalam hadis yang kita baca tadi, dekat akhir tadi, hak bai'ah tadi, Ubadah bin Samit kata, kami berbai'ah dengan Nabi SAW gini. Di antara hak dia sebutnya, kami berbai'ah bahawa kami tidak akan bunuh orang sesiapa yang melakukan mana-mana yang tersebut itu. Akhir dia tu, kana qada'u dzalika ila Allah, keputusannya terserah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, kalau Allah nak mengampunkan dia, diampuninya. Kalau Allah SWT nak hukum dia, nak seksa dia, diseksa. Itu terpulang kepada Allah SWT, tidak kata hati. Tetapi dengan limpah kurnia Allah SWT, boleh jadi dia tidak kekal. Sebabnya ada pula dalam hadis dia menyebutkan bahawa orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, dia tidak akan kekal dalam neraka. Kita kena ambil kira juga hadis itu. Bahkan mengikut ahli sunnahnya, boleh jadi Tuhan tak boleh masuk neraka langsung dia. Boleh jadi. Apa yang disebut kini hukuman asal. Sebab kita katalah hukuman asal dalam dunia ni pun mahkamah kan, dia kata hukuman asalnya gini, tapi mesti tidak mesti. Boleh jadi tidak berlaku, tidak dilaksanakan hukuman itu. Tapi kalau nak ceritanya, hukuman dia hanya gini, bunuh. Ada kalanya tidak. Tapi hukuman yang sesuai dengan dia, yang diputuskan, kemuncaknya gitu.
Boleh jadi juga tidak dimaafkan, bahkan diseksa seperti yang kita sebut tadi. Ini yang disebutkan dalam Hasyiah ni. Lepas tu dia keluarlah pergi ke surga pula, tidak kekal dalam neraka. Inilah makna ayat yang betulnya mengikut ahli sunnah. Ada juga yang mengatakan maksud khulud di sini, kekal di sini bukan makna kekal tak ada tidak. Kekal ni lama masa, akan duduk dalam neraka lamalah masa. Sebab kita kata dalam bahasa kita, demo lagu mana sini? Kita ni pakai kekal sini lah. Kekal lagu mana? Kira-kira tak ada nak pergi mana lah. Gitu. Guna dari segi bahasa di sini. Guna dari segi bahasa. Sebab apa? Sebab hadis-hadis yang lain banyak lagi. Kalau kita tidak tahu gitu, jadi bercanggah lah dengan hadis lain. Mana ni? Tak apalah. Lepas tu, tak apalah, kita pergi kepada hadis ini. Ammar bin Syurahbil meriwayatkan, dia kata Abdullah bin Mas'ud cerita, ada seorang lelaki tanya, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Dosa yang paling besar iaitu menyemutukan Allah, padahal dia yang menjadikan engkau. Lepas tu dia sebut lagi beberapa perkara. Bunuh anak, takut, ni bunuh orang lah. Bunuh ni tidak semesti bunuh orang lain suka sakak. Bunuh anak sendiri pun bunuh juga tak boleh. Takut apa? Takut dia akan makan bersama engkau. Situ panjanglah khilaf cerita perancang keluarga ke apa tu panjang pula lah perbincangannya tu. Dulu pun pernah kita bicara juga. Cakap tu setara mana, panjanglah perbincangannya. Tetapi secara umum lah kita ambil ringkasannya hak dulu hak sudah bicara dah. Tak boleh lah mudah-mudahnya. Tak boleh mudah-mudah. Kalau dengan makna membunuh, terutama hak sudah ada nyawa dah, hak sudah bernyawa dah, sudah hidup dah dalam perut tu, kita go. Itu termasuk jelas dah. Boleh dikatakan semua ulama kata tak boleh. Sepakat. Tak boleh. Tidak kata keluar ke dunia baru tak boleh. Dalam perut pun kalau sudah bernyawa dah, orang tu sepakat kata tak boleh. Itu termasuk dalam bunuh orang juga. Walaupun anak sendiri. Takut apa? Takut makan bersama, tak cukup makan lah. Takut gitu. Ni dosa besar sangat ni di sisi Allah. Kemudian dia tanya lagi, kemudian apa? Lepas tu kau berzina dengan isteri jiranmu. Jiran yang pergi rata, pergi ke sana sini, dia harap sangatlah kepada kita. Tiba-tiba kita berkhianat. Bukan khianat dengan orang lain, dengan hak dekat. Hak tu dosa besar. Allah SWT pun menurunkan ayat ini sebagai membenarkannya. Ada berlaku lah tu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Semua tu. Ini semua termasuk dalam dosa besar. Dalam hadis pun sebut dosa besar. Ada setengah-setengah orang tu, dia ada semua bila-bila masuk ke gini sejulu tu ada lah. Masalah jadi masalah semasa tu. Setengah orang kata dosa ni tak ada. Dia kata besar belaka dosa. Hak kecil pun besar juga, tak ada dosa kecil. Ada juga kata lagu tu. Ada juga kata dosa ni tak ada besar, kecil belaka. Tak betul belaka lah tu, kedua-duanya tak betul. Dalam hadis ni sendiri, dalam Quran banyak sebut. Dia ada sebut dosa besar, ada sebut dosa kecil. Kedua-duanya tu ada. Apa duduk sibuknya? Dia tak menafikan dosa besar. Semua kecil belaka. Tak betul. Ataupun kata semua besar belaka. Tak betul juga. Jelas ni dalam hadis sebut dosa yang paling besar. Mana ada besar kecil tu? Ada paling, ada besar, ada kecil. Ini menunjukkan dengan jelas ada hadis seumpama ini. Lepas tu dalam ayat Quran pun disebutkan juga
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna. Kalau kamu mengelak diri daripada kabair. Ada sebut kabair, sebut ni lah. Kabair. Dosa besar. Ada sebut dosa besar dalam Quran. Lepas tu mengikut kaedah ulama simpulkan daripada dia tengok Quran, tengok hadis apa semua ni, dia buat kesimpulan. Dosa besar ni gapo dia? Benda lagu mana? Kesimpulannya di antara yang dibuatnya gapo dia? Iaitu satu perkara maksiat lah. Tertudah berdosa tu jenis maksiat lah. Maksiat yang telah disebutkan hukuman oleh agama, ada hukuman dalam dunia. Hukuman khusus ada sebut. Itu dosa besar. Itu tanda dosa besar. Misalnya hukuman sebab 80 rotan bagi orang yang tuduh orang berzina. Hukuman macam-macam lagi lah. Bunuh orang, kena bunuh balik. Hukuman berzina misalnya, itu dosa besar lah. Ada hukuman ke tu yang ditetapkan. So, yang kedua, dalam Quran sebut orang yang buat gini, Allah laknat dia. Laknat dia. Dalam hadis pun sebut siapa-siapa yang buat gini, Allah laknat dia, malaikat laknat dia, Nabi SAW laknat dia. Di antaranya orang lelaki menyerupai orang perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Walaupun nampak ringan ya, tak ada menyakiti siapa-siapa, dosa besar. Sebab apa? Dia sebut laknat. Dua. Dia sebut laknat. Yang ketiganya apa dia? Dalam Quran dia sebut balasan dia tu teruk, neraka. Sebut neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa masuk dalam neraka saqar ini? Sebab kami tak semaya dulu. Tak semaya tu dosa besar. Siapa masuk neraka? Itu tanda dosa besar. Disebutkan neraka. Bukan main-main, neraka disebutkan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, Nabi SAW kata sesiapa yang buat gini, dia bukan dari kalangan aku. Laisa minna. Bukan dari kalangan kita, bukan puak kita buat lagu. Tu pun dosa besar juga. Kalau buat lagu tu. Banyak lagi lah yang lain-lain yang disebutkan oleh ulama, tetapi garis kasarnya itulah beberapa perkara tu. Kita boleh perhati. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin itu terus berada dalam keluasan agamanya. Keluasan agamanya. Dia selesa dalam hidup beragama. Seseorang itu dia berada dalam selesa. Bila? Selama mana? Selagi dia tidak terlibat di dalam kes darah yang diharamkan. Selagi dia tidak bunuh orang. Kalau dia bunuh orang, sepik dalam kehidupan agama dia. Apa makna sepik? Yakni kalau sebelum tu, kalau dia tidak terlibat dalam bunuh orang, mudah Allah SWT nak ampunkan dosa dia. Kalau dia terlibat dengan dosa gapa-gapa, Allah SWT nak ampun dia mudah. Tetapi kalau dia dalam kes bunuh orang ni, payah. Jadi sepik nak hidup dia. Sepik. Satu maknanya. Yang kedua, mana dalam hidup beragama ni lega, selesa hidup. Tidak ada apa-apa tekanan dalam hidup. Sebenarnya kalau seorang tu hidup beragama dengan cara yang biasa, tapi bila dia bunuh orang, agama tidak akan lepas dia. Mana kalau hukum Islam tu mengata cara Islam, kalau tidak cara Islam pun sekarang ni pun mana-mana pun kes darah ni, kes bunuh orang ni berat. Puluh-puluh tahun pun tak selesai lagi. Cari semacam. Lebih-lebih lagi lah agama Islam, syariat Islam, dia tak akan lepas gitu saja. Itu hak dalam dunia. Paling rega lagu mana? Polis duduk cari semacam. Lepas tu ni duduk takut lagi, takut neraka, takut balasan Allah SWT. Lepas tu gitu ni dia sebut balasan tadi, bunuh orang tadi, neraka tu esok tu. Takut pula. Kalau lepas, katakanlah lepaslah dalam dunia ni, tak kena hukuman, saya esok tak lepas juga. Itu makna sempit. Beragama, tapi agama dalam kesempitan. Itu makna yang kedua.
Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata di antara perkara yang cukup membahayakan seseorang itu, apabila seseorang menjerumuskan dia ke dalamnya, dia tidak boleh keluar lagi. Di antara tempat yang serupa dengan air pusat air itu yang kuat itu, di antara perkara yang macam tu sifat dia ialah menumpahkan darah orang. Lagu itulah kita bunuh orang serupa dengan kita pergi ke satu tempat yang air pusat kuatlah, jatuh situ tak tahu mana tu hilang pakai gitu, tak ada harapan nak boleh keluar. Begitulah juga keadaannya bunuh orang. Ini semua Nabi SAW nak menggambarkan betapa beratnya. Cuba kita bayangkan lagu mana kalau kita jatuh di tempat lagu tu, di patah kau, di sungai kau, di mana-mana kau, kita kata kawasan yang memang dahsyat pusaran air dia tu. Bagaimana kalau kita masuk situ kan? Kita dengar semua cerita kan? Kalau nak pergi tolong tu sekali pakai dia hilang. Tak boleh tolong. Kuat sangat putar air tu masuk ke dalam. Menakutkan. Kalau kita takut benda tu, hak ni pun gitulah juga, kita kena takut, jangan main-main lah. Seseolahnya dalam hadis ini sudah ada isyarat balasan ia akan dikenakan kepada orang yang bunuh orang dalam neraka. Lagu mana sifat dia? Lagu tu macam pusai masuk lagu tu, masuk tu kan tak tahu mana. Dahsyatlah lagi daripada hak lain-lain. Ni hak Nabi SAW sebut, dia tidak sebut saja ni, isyarat dah kepada hak dalam neraka. Saya sebut lagu mana. Kalau hak dalam dunia ni pun kita takut dah. Orang rusing belaka kalau takut pergi pusat gitu, tempat pusat lagu tu bukan orang seorang, kapal pun selak. Kapal besar tu hilang tak tahu pakuan. Usaha kau seorang manusia. Kalau neraka lagu mana? Hak dunia pun kita tidak dapat tanggung dah. Neraka lagu mana? Kalau kita fikir kita takutlah. Itu tujuannya di sini, hadis-hadis ni untuk tarhib, untuk menakutkan. Ini cara Islam, cara Nabi SAW. Dia nak suruh orang ni tidak terlibat dalam apa-apa perkara yang tidak baik. Misalnya dalam bunuh orang, dia mari sebut benda-benda yang menakutkan. Selain daripada itu, hukuman adalah dunia. Dua perkara lah yang disebut. Dua perkara. Secara kasarnya dua perkara. Seterusnya riwayat daripada Abdullah. Kalau kata Abdullah ni tak ada bin ke apa tu, maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Sebab dia lah hak masyhurnya. Dia lah hak masyhur. Apalagi kalau kita tengok pada perawi di bawah dia tu anak murid dia, Abu Wa'il. Itu terkenal anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda, kes yang mula-mula sekali dibicarakan di antara manusia di akhirat nanti ialah kes darah. Kes darah tu maksudnya kes bunuh lah. Kes bunuh. Ni mula-mula sekali dibicarakan. Sedangkan dalam hadis dulu kita jumpa ada kes yang mula-mula sekali dibicarakan, iaitu kes mayat. Tidak ada percanggahan di antara hadis itu dengan hadis ini. Sebab hak tu menceritakan tentang hak Allah, dan hak ni hak manusia. Kes yang berkait dengan hak Allah, semayat. Hak tu tanya. Mula-mula sekali, selesai hak tu dulu. Tak selesai hak tu payah nak selesai hak lain. Kes manusia hak mula-mula sekali diselesaikan, kes darah. Adakah terlibat dengan darah? Hak tu dulu. Tanya hak tu dulu. Adakah terlibat bunuh orang semasa di dunia dulu? Kalau tak ada, senang, baru kira hak lain. Kalau tak lepas hak tu, tak ada hak lain pada hak tu dulu lagi. Tak lepas ada, tak luluh dulu lagi. Ini dah dikatakan perkara yang mula-mula sekali diputuskan di antara manusia. Yang ini berkait dengan hak manusia, ialah kes darah. Kes darah. Sebab itulah dalam hadis dulu kan, dalam hadis cara ke orang tu tidak istibrak kencing tu, dia ada isyarat kepada dua ni lah. Dua ni dalam kubur Nabi SAW tu, dia pergi pacak di dua kubur. Dia bukan pacak saja tu, dia ada isyarat tu kepada umat dia, pada sahabat-sahabat, nak menunjukkan dua perkara yang penting ni lah. Hak seorang ni dia kata apa duduk seksa dalam kubur ni, bukan kerana benda besar pada pandangan orang ramai, ataupun pada pandangan dia. Dia tu rasa tak besar, kecil, tak ambil berat.
Dia tidak jagalah apabila kencing, dia tidak jaga. Sebab tu kan diseksa. Hak selagi dia ni duduk mengacung orang, hidup dia ni. Duduk mengacung, mengadu domba orang kata. Pergi ke sana, mengapi-apikan pelaga orang. Dari satu segi dia tidak bunuh orang. Dia hanya menghasut, dia hanya pelaga orang gitu lah. Tidak berat apa orang. Dia berasa tak ada gapo, dia tidak bunuh orang. Tetapi sudah diseksa dalam kubur. Nabi SAW nak isyarat kepada apa? Kubur tu mukaddimah kepada akhirat. Permulaan akhirat. Bila kita mati, hak mula-mula sekali alam mana? Alam kubur. Situ diseksa dia kerana mukaddimah bagi dua perkara. Tak cuci menyebabkan jadi semaya tak sah. Kait dengan semaya lah, sebab semaya. Tanya sebab dia, sebab apa yang tak sah semaya? Sebab tak cuci ni, tak jaga molek ni. Mukaddimah dia. Tak suci. Dan hak lagi kena seksa dalam kubur juga sebab apa? Dia mengacu. Hak ni di akhirat besok pada mahsyar ni tanya tentang semaya. Ni hasil waktu. Ia suruh nak jaga suci, gapo tak sewi cemar, gapo nak suruh sah semaya lah. Kalau tidak, tak sah semaya. Saya sodah dalam kubur, mukaddimah dia. Di akhirat besok tanya pula semaya. Bukan cara apa cemar cuci tu tak. Semaya. Cemar cuci tu dalam kubur lagi. Hak ni hak mengacum ni, hak mengadu domba kan dalam kubur. Sebab ini mukaddimah kepada pembunuhan. Dia dapat gitu ya, pelaga orang gitu menyebabkan jadi orang bunuh kawan tu. Hak ni bunuh kawan ni. Perang. Siapa perang? Akibat dia besar. Sebab itulah dia ada kaitan. Di akhirat besok pada mahsyar mula-mula ditanya kita bunuh orang ke tidak. Dalam kubur mula-mula ditanya. Mula-mula dia kena seksa sebab apa? Sebab dia mengacung. Mengacung tu akibat dia jadi orang membunuh dalam masyarakat berlaku. Tengok sesuai tu. Molek tu perkaitan dia tu. Lepas tu cerita Miqdad bin Amr Al-Kindi, Miqdad Al-Aswad ini. Dia kata, dia tanya Rasulullah. Dia andaikan lagu mana kalau gini Rasulullah. Saya berjumpa dengan orang kafir. Peranglah. Lepas tu dia tetak tangan saya, putus tangan. Lepas tu dia pun lari, nusuk balik pokok. Saya hambat dia lah. Dia pun kata, aslamtu lillah. Dia tidak kata la ilaha illallah. Kes Usamah tu dia kata la ilaha illallah. Hak ni tidak kata la ilaha illallah. Aslamtu. Saya Islam dah. Kalau kita bahasa Melayu kan, Islam dah. Saya Islam dah. Dia kata lagu tu. Boleh pakai dah ke tidak? Boleh pakai dah. Tak boleh nak bunuh. Walaupun dia tak erti mengucap muka dia kafir, dia tak erti. Cuma dia raya, aku nak jadi sepemu lah. Gitu maksudnya. Nak jadi Islam, kalau orang Islam lagu mana? Kena mengucap. Boleh jadi dia tak tahu lagi nak mengucap lagu mana pada masa tu. Kena ajar kemudian, dia tidak tahu mengucap. Tak tahu mengucap pun dia kata dia nak Islam. Dia Islam. Dia ngaku dia Islam. Tak boleh dah. Lepas tu dia kerak tangan saya. Kerak pun tak boleh. Kalau membunuh juga, Nabi SAW kata, dia akan berada di tempatmu sebelum engkau membunuhnya. Dan engkau berada di tempatnya sebelum dia mengucapkan kata-katanya itu. Berat tu dia buat itu. Cara dia, bahasa yang dia guna. Dia akan berada di tempatmu sebelum engkau membunuhnya. Sebelum engkau bunuh dia, kamu molek Islam. Dia Islam. Dan engkau akan berada di tempatnya sebelum dia mengucapkan itu. Kira-kiranya engkau jadi kafir. Jadi kafir. Hak ni juga ni puak-puak khawarij dan lain-lain hak pegai dia kata kalau bunuh orang Islam buat lakukan dosa besar jadi kafir ni hak ni lah. Sebab Nabi SAW kata engkau akan berada di tempat dia sebelum dia mengucapkan kalimat. Tempat dia tu ke dia kafir lah. Tetapi ahli sunnah mengatakan tidak gitu maksudnya. Engkau akan berada di tempatnya sebelum dia ucapkan kata-kata tu ke dia. Sebelum dia ucapkan kata-kata tu, bila perang kan halalkan darah dia. Kalau mau bunuh pun tak apa. Begitu juga kalau mau bunuh dia, mu kena bunuh balik. Jadi darah mu halal pula atas dasar kisos. Kena kisos. Kena kisos. Kena kisos. Tetapi ulama yang lain pula kata
Kalau kita kata kena qisas, hak ni andaian saja cerita Miqdad ini. Cerita Usamah tu betul-betul dia telah bunuh. Bah Nabi tak bunuh dia tu. Nabi tak bunuh dia pun. Dan adakah Nabi suruh keluarga dia bayar dia kepada keluarga si mati? Tak juga. Ini menunjukkan bahawa tidak bermakna apa dia ni kena qisas selalu. Sebab qisas gapo semua bunuh nak bunuh balik dia kena jelas. Hak ni tidak terang ni. Sebab dia ada alasan juga. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kena sangat. Tak kena sangat. Tak sih lagu tu. Sebab maksud kita orang Islam ni sebenarnya bukan nak bunuh orang. Kalau kita pergi perang dengan negara orang, bukan nak hasil bumi dia, kekayaan di negeri dia, tidak. Kita nak dia Islam. Tu ya. Buatan dia tidak Islam, maka hukum jalan dengan tidak betul. Kalau dia tidak Islam, dia tak Islam, dia terima hukum Islam, tak apa dah. Kita tak boleh dah perang dengan dia. Ni dia tak terima gitu. Nak menegakkan hak dia dan nak perang dengan kita. Perang. Apabila perang, setelah perang dah tu pun dia masuk Islam, tak boleh dah kita perang dengan dia. Sebab maksud sebenarnya Islam. Hak tu je penghalang. Apabila sudah Islam tak boleh. Haram dah darah dia kepada kita. Kita tak boleh buat apa. Ini menunjukkan bahawa Islam hak nak sebenarnya iaitu Islam beragama tu. Nampaklah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan nak membalas dendam. Bukan apa tak balas dendam dia putus tangan. Tak itu lagi. Tak boleh hukum. Gitu hendak Islam. Gapa-gapa pergi perang negeri orang perang bila Islam, tak boleh dia dapat harta dia. Dapat harta dia seperti kita juga. Seperti sebelumnya, kalau dia ada tanah, ada apa jadi hak dia. Di sini nampak tak ada kebendaan. Hak sebenarnya nak Islam. Nak Islam. Tetapi Islam tu pun nak kata nak Islam, apakah makna paksa biar dia masuk Islam? Tak juga. Tidak juga. Kalau dia tak masuk Islam, apa tak apa. Cumanya hak kenanya ikut hukum Islam. Hukum Islam hak mana? Hukum Islam. Adakah hukum berkait dengan nikah kahwin tu? Nikah kahwin tu tak ada kena mengena tu hadiah dengan cara dia. Faham mana hukum Islam? Hukum Islam hak lain-lain ya. Semaya tu tentu dah dia tidak Islam tak. Islam apa? Ini menunjukkan bahawa hukum Islam ya, Islam apabila dia mengata bukan masalah hak kita panggil ibadat saja ataupun munakahat saja, ahwal syakhsiyah saja. Hak sebenarnya kekuatan Islam, kedaulatan Islam, kehebatan Islam duduk pada selain daripada hak dua ni. Hak dua ni ada sama dah. Dan kalau orang kafir mak dia tidak masuk Islam, dia duduk dalam negara Islam, dia cara dia hak tu. Hak kena ikut hukum Islam ni hak mana? Taat kepada pemerintah ni atas perkara mana? Atas hukum-hukum lain itulah. Hukum jinayah, hukum muamalah, hak lain-lain. Seperti mana kalau kita tak boleh riba, dia pun tak boleh. Kita tak boleh bunuh orang, dia pun tak boleh juga bunuh orang. Kalau kita bunuh orang, kena bunuh bala. Dia pun lagu tu juga, serupa. Itu hukum Islam yang dimaksudkan. Dan Nabi SAW kata gini tu nak suruh rakyat, kedudukan tu besar. Kalimah syahadah ataupun orang yang mengaku Islam tu besar. Artinya kita tak boleh mudah-mudah lah. Tak boleh mudah-mudah. Di sini mengikut kita ahli sunnah mengatakan tak boleh bunuh tu dosa besar. Dosa besar. Walaupun setara tu baru je kata tu dosa besar. Dalam riwayat Ibnu Abbas cerita ni juga Nabi SAW kata lagi kepada Miqdad, ada tambahan lagi.
Yang ni kalau seseorang mukmin tu dia menyembunyikan iman dia, dia duduk sekali dengan orang kafir, sekali dengan orang kafir, orang tak tahu dia ni Islam. Orang tak tahu dia ni Islam. Lepas tu bila orang Islam ni pergi perang, dia royak dia Islam, lama dah dia Islam. Dia royak gitu. Maka orang tak dibunuh dia. Ataupun dalam nuskah, setengah nuskah yang lain, dalam riwayat yang lain disebut faqataltahu, kau bunuh dia. Setelah dia kata gitu, dia menyatakan iman dia, kau bunuh juga dia. Lagu tu juga tak boleh, supaya tak adil juga. Supaya tak adil juga. Hak ni tidak perang, dia tidak kerak tanganmu. Hak tadi tu siapa kerak tangan dah. Hak ni tidak siapa gitu. Tapi kita tengok dia duduk sekali dengan orang kafir. Bila kita pergi perang dengan dia, dia kata, "Dok, dia Islam." Kalau dia kata lagu tu, kita tak boleh juga bunuh dia. Kalau bunuh siapa tu juga. Mu dulu pun Nabi SAW kata, semasa di Mekah dulu kan, duduk susuk juga imanmu, tidak menyatakan juga. Tak apa dalam keadaan tertentu, yang ni kita tidak menyatakan Islam kita tu, zahir Islam kita. Mana kalau kita duduk di negara orang kafir sampai terancam nyawa kita, sampai ke peringkat terancam nyawa kita, akan diganggu kita. Orang perempuan misalnya pakai tudung, kena pakai tudung. Kalau pakai tudung dia nampak selalu orang Islam. Boleh jadi sampai ganggu. Orang ganggu dia sampai terancam nyawa dia. Kalau sampai lagu tu tak apa, tak pakai tudung. Hak tu kecil. Kecil lagi. Dalam kes tu lah. Dalam kes tu. Kita tidak menyatakan Islam kita. Kalau naknya kira-kira kita nak simpan janggut lah. Tapi dia duduk tempat tu jadi masalah. Tak apa, hak tu kecil. Dia jadi kecil. Ini maksudnya kita menyembunyikan iman kita. Tak perlu tunjuk kita pakai dengan cara Islam, tak perlu. Kita boleh pakai cara dia, selagi tidak haram lah. Selagi tidak haram. Hak haram pun kalau sampai ke peringkat bahaya kita, boleh. Boleh dalam keadaan itulah, dalam keadaan itu. Tapi dalam keadaan biasa, kita orang Islam hak mana-mana pun dalam dunia sekarang ni, alhamdulillah, duduk buatnya lagu mana, kita perjuangkan, pertahankan hak kita. Misalnya orang perempuan pakai tudung, kita kena tuntut hak kita. Dalam keadaan biasa, tak ada apa-apa, kita kena tuntut. Kalau tak tuntut, dosa. Kena pakai dalam keadaan biasa. Bab qaulillah wa man ahyaha, sesiapa yang menghidupkan manusia, yakni tidak bunuh orang, yang mengatakan haram bunuh orang melainkan dengan kebenaran. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Begitu dalam ayat. Dia support orang jadi hidup kerana dia tu. Jadi hidup semua orang kerana dia. Ini nak ada sikap ataupun pendirian kita. Dalam jiwa kita tu ada lagu mana? Orang ni mudah-mudah kau boleh bunuh? Tak boleh. Kita kata tak boleh lagu tu, dan kita tidak membunuh orang walaupun seorang, berarti kita tidak membunuh semua orang, menghidupkan semua orang. Jadi kita tak boleh main-main. Kita kata dapat kau seorang, tak boleh lagu tu. Tak boleh. Bahkan serupa dengan bunuh semua orang. Kalau kita tak bunuh seorang, serupa dengan tak bunuh semua orang. Tengok anak Nabi Adam. Ini dia buat contohlah. Anak Nabi Adam tu dia bunuh seorang aja, adik-beradik dia. Tapi boleh semua ke dia tu. Setiap orang membunuh orang, kemudian dia sampai kiamat ada bagian dia, satu bagian untuk dia. Sebab apa? Sebab dia memulakan hak tu. Begitu juga dalam masyarakat ni, kalau seorang tu mula-mula dia bunuh, menyebabkan lepas pada dia bunuh seorang lain pun bunuh. Boleh ke dia? Jangan mula. Sebab apa? Apabila mula hak lain pun dia jadi mudah. Ini menunjukkan bahawa kita jangan mula buat benda yang huru-hara, menyebabkan jadi nyawa tak ada harga. Jangan mula buat itu. Apabila buat, orang lain akan turun. Apabila orang turun, kita yang memulakan buatan kita ke tu, boleh kita juga. Tidak saja, boleh kita juga. Ini dari segi mana? Dari segi kalau melibatkan orang lain dengan perbuatan kita. Seperti mana anak Adam
bunuh orang, dia hak mula-mula. Orang lain pun buat, boleh juga ke dia. Begitu juga dalam satu peristiwa yang lain, kita yang mula-mula situ buat, boleh juga kita. Sebagaimana hak tak molek, hak molek pun lagu tu juga, boleh juga. Lepas pada tu la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kembali menjadi kafir. Ini sudah berapa kali dah hadis ni kita jumpa dalam Bukhari ni, di mana sebahagian kamu menggal leher sebahagian yang lain. Jangan kembali jadi kafir. Lepas pada aku mati, jangan jadi kafir. Mula-mula sahabat-sahabat ni ramai tidak Islam, kafir. Lepas tu masuk Islam. Jangan jadi kafir. Jadi kafir lagu mana? Jadi kafir. Mana kalau bunuh-membunuh, berat. Perbuatan bunuh-membunuh ni macam jadi kafir lah semula. Sebab tu Nabi SAW sebut tu. Macam jadi kafir. Mengikut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Macam jadi kafir dah. Hak ni yang disebut tu. Ataupun maksud dia, jangan jadi kafir sesudah aku ni. Bukan maksud jadi kafir semati. Jadi seperti orang kafir. Orang kafir kan dia menganggap darah kita halal. Sebab itulah dia boleh bunuh kita. Dan kita nak perang dengan dia tu buat apa? Pasal dia kata darah kita halal, kita pun nak bunuhlah dia. Inilah yang dikatakan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalau jadi sebuah kafir, jadi sebuah kafir lagu mana? Hak orang Islam saudara kita, hak dulu ni Islam, kita kata halal adalah darah dia. Bila halal darah dia, nak perang hak ni pun nak lawan. Itu maksudnya. Bukan maknanya jadi kafir sengoti. Perbuatan kita tu perang dengan dia. Seseolahnya kita anggap dia kafir. Sebab apa? Zaman Nabi SAW, mana ada Nabi SAW gerak sahabat-sahabat dia tu nak pergi perang dengan sama Islam? Mana ada lagu tu? Kalau nak pergi perang dengan orang kafir, orang kafir perang dengan orang Islam. Kalau kemudian nanti bila aku mati nanti kamu perang sama Islam, berartinya masing-masing pihak tu menganggap lawan dia tu sebagai kafir. Itu makna jadi kafir. Hak lagi tu pun support tu juga, lagi tu support tu juga. Nabi SAW suruh orang dia belakang, dia nak suruh dengar molek. Dia ayat tu juga. Jangan kembali menjadi kafir. Sebab bunuh orang ni besar. Berat bunuh orang ni. Seterusnya, itulah beberapa perkara tu. Itulah dosa-dosa besar, 3 perkara disebutkan itu. Syak perawi, iaitu sama ada Nabi SAW mengatakan uququl walidain, ataupun dia kata membunuh orang. Sekatulah dulu. Allah.